这不头某不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 我们一起向世界活出爱。Shalom, selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹会的姐妹们平安。 Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama dikumpulkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢神，神把我们聚在一起来聆听他的话语。 Apakah ibu-ibu sehat? 姐妹们，你健康吗？ Ya, bersyukur ya atas kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. 我们也要感恩，因为神还赐给我们这个健康的身心灵来聆听他的话语。 Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 我们先做个祷告。 Bapak, terima kasih pada sore hari ini kembali kami boleh diberikan waktu kesehatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mau membuka hati kami untuk terus-menerus diasah Tuhan oleh kebenaran-Mu. Kami mau menjadi murid yang terus-menerus belajar Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami Tuhan boleh semakin berbuah, berdampak bagi sesama kami.
Tolonglah kami Tuhan, pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 1. 我们来打开这个雅各书第3章，从我们注意第1节开始。 Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 就是我的弟兄啊，不要做多人的师傅，因为晓得我们要受更重的判断。 Iya, ibu-ibu, ayat ini dikatakan bahwa janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. 这些经文教导我们众人，我们不要多人都做师傅。 Iya, kalau versi bahasa Mandarinnya itu dikatakan sepuh ya, Inggris pun dipakai kata master, kalau Indonesia guru. 在印尼版叫做老师，在中文版的英文版叫做师傅。 Ya, saya mengambil ayat ini karena baru teringat ya, kemarin pas hari Senin itu guru-guru yang memulai tahun ajaran baru. 我记得这节经文的时候，就是上个星期一，我们老师们要开学之前做一个大聚会。 Ya entah kenapa tiba-tiba saya teringat ayat ini, jangan jadi guru. 我就突然间想到这节经文，就教导我说不要做师傅。 Ya, saya membayangkan kalau misalnya saya sebagai guru tiba-tiba saya membaca ayat ini, berarti saya jangan jadi guru dong. Apakah begitu? 当我读到这些经文的时候，我就想，我已经是老师了，难道叫我停止不做老师吗？是这样的意思吗？ Padahal kalau kita lihat di dunia ini banyak sekali dibutuhkan guru dan tenaga pengajar. 其实，假如我们观看的话，现实的世界很需要很多的老师或者是师傅们来教导下一代。 Ya, tapi di ayat ini dikatakan kalau janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. 但是这些经文教导我们弟兄们不要多人做师傅。 Ya, seolah-olah menjadi guru itu adalah sesuatu yang enggak bagus, penuh tantangan dan lain sebagainya. 好像成师傅或者老师的话，会很多的这些束缚。 Nah, jadi sebenarnya ayat ini ingin menceritakan apa kepada kita? 其实这些经文要教导我们什么呢？ Ya, kalau versi bahasa aslinya guru itu adalah seorang pengajar yang mengajar. 在原文上，师傅的意思就好像老师，就是他的工作就是教导一些给不知道的人。 Ya, kalau master yaitu artinya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. 但是师傅呢，他有特别的技能来把他教导给他人。 Contohnya kalau orang yang menguasai bidang musik, nah berarti dia sepuhnya, masternya di bidang musik. 比如一个人他很会音乐，他可以称为这个音乐的师傅，而不是老师。 Atau ada orang yang main sepak bola contohnya luar biasa sekali, nah dia masternya lah di permainan sepak bola. 也有些人很会踢球，所以他就是这方面的师傅。 Atau misalnya orang yang jago sekali ya matematika, nah dia masternya lah di bidang matematika. 或者他在数学方面很有才华，所以我们也可以称他为这个师傅。 Termasuk kalau ada orang yang menguasai ahli Taurat kan, menguasai kitab Taurat, nah dia masternya lah di perkitab Tauratan dan dinamakan ahli Taurat. 所以有的在就业里面有些人很懂这个律法的话，他就是被称为律法师或者是师傅。 Tentunya seorang master itu dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, semuanya itu menjadi contoh, menjadi panutan. 当然，成为老师或者师傅，他所有的行为态度都成为众人的这个看见他的重点。 Apakah ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana jikalau seorang guru atau seorang master ya, dia mengajarkan sesuatu tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan? 那我们可以想象一下，假如一个老师或者师傅，他的生活态度、生平的这些行为跟他所教导的是完全相反的，我们怎么看待这样的师傅或者老师呢？ Nah, hal inilah yang terjadi dengan kehidupan banyak pengajar, termasuk terutama ahli-ahli Taurat pada waktu itu. 这件事就发生在
很多自称为师傅，就是律法师的生活上， Mereka masternya di menguasai kitab Taurat. 他们对律法书非常的熟悉， Mereka begitu cakap mengajar kitab Taurat. 他们也很会的把律法这些条例教导给百姓， Tetapi perbuatan mereka seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. 但是他们的教导与他们的行为完全不相符合。 Dan makanya Yesus pernah bilang kan, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, apa yang ahli Taurat ajarkan, tetapi janganlah ikutin perbuatannya. 所以主耶稣也曾经说：“你们要听律法师教导的律法，但是不要跟从他们的行为。” Makanya di ayat ini dikatakan, jangan banyak orang mau jadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 就是刚才我们读的经节，我们弟兄们不要多做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。 Ya, termasuk sebenarnya kalau kita mau bilang ya, menjadi contoh atau menjadi pendeta ya, itu termasuk jabatannya hampir sama dengan guru atau master ini. 在现今来看，我们看到传道牧师们，其实他们的职位与当时的律法师是相同的。 Karena kita sama-sama mengajar, ada hal yang kita ajarkan kepada jemaat atau kepada orang-orang. 因为牧师和传道把一些他们所知道的、晓得的，他们要教导给会众们。 Nah, kita mengajarkan firman Tuhan, 我们把真理教导， tapi di sisi lain kita bilang, saya manusia biasa, saya jatuh ke dalam dosa, saya manusia biasa. Contohnya, 比如说有一天我会说，牧子传道们会说，我只是普通的人，我也会跌入罪里呀，我也会犯罪呀， apakah bisa segampang itu? 可以这么容易的就过了吗？ Dan memang benar kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, guru ya, public figure, semuanya memang kita sama-sama manusia biasa. 当然，所有的牧子、传道、导师、老师以及所有的人都是普通人。 Tetapi secara kehidupan nyata ada perbedaan ketika orang yang sering berbicara di depan dengan orang biasa ketika melakukan pelanggaran, pasti ada perbedaannya. 当然，一个可以在讲台上教导人，或者是在普通的可以教导人的一个人，以及一个普通人犯相同的这个过错的时候，当然他的那个评判是不一样的。 Contohnya ketika misalnya seorang orang biasa ya gitu, mereka selingkuh gitu kan dan segala macam melakukan dosa yang begitu luar biasa, mungkin orang-orang akan pikir, oh iya mereka manusia biasa kok manusia berdosa. 比如说有一个普通的人，他犯奸淫或者其他的罪，那周遭的人就这么说，可以理解啦，他只是一个普通的人而已。 Tapi bayangkan misalnya ya, ini memang ada kasusnya nyatanya juga ya. Bayangkan contohnya seorang pendeta atau hamba Tuhan, dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan setiap minggu di depan mimbar, tetapi hidupnya contohnya selingkuh lah, melakukan dosa. Apakah bisa dibenarkan hanya dengan mengatakan oh dia manusia biasa? 那反过来说，一个牧子或者传道人，或者是一个导师们，他每一天他们都把这些圣经节真理教导给众人，但是有一天他们犯罪的时候，就是可能犯奸淫其他的罪，那么还是可以用这句话可以理解吧，因为他们也是普通人，可以吗？ Tentu pasti tidak, bukan? 当然是不可以这样的评判他们。 Makanya ayat ini jelas kalau sebagai seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 所以这些经文再次的强调说，因为晓得以后要受的更重的判断， Ya, lebih berat daripada ya orang-orang yang bukan jadi guru. 就是他们的审判会比众人所犯的，他的刑罚会更重。 Nah kalau gitu, apakah sebaiknya kita nggak usah jadi guru? 那假如这么说的话，那大家就不做师傅老师了吗？ Apakah semua pendeta, semua hamba Tuhan udah nggak usah jadi hamba Tuhan? Apakah seperti itu? 那因为这句话，那所有人都不当传道牧师了吗？ Ya tentu tidak begitu juga kan. 当然也不是这样啦。 Peran guru, hamba Tuhan, pendeta itu sangat dibutuhkan. 这个牧师、传道、老师这个职位
这份在全世界都非常需要。 Bahkan kalau ibu-ibu belajar tentang sejarah ya, waktu habis Jepang kalah dari Perang Dunia, 假如我们懂得历史的话，当以前日本战败以后， di situ dinyatakan siapa yang guru-guru yang masih tersisa. 哪里最重要？他们问到的，到底我们的国家剩下多少老师？ Mereka sangat menghargai peran guru yang bisa mengajar. 他们非常尊重、看重老师的责任，来教导下一代。 Karena masa depan suatu bangsa itu sebenarnya bergantung kepada guru saat ini bagaimana mengajar generasi berikutnya. 因为老师的扮演的角色非常能够决定一个国家的兴旺或者是进步，因为他们教导的是以后将要接替的下一班的从小长大的接班人。 Mungkin jikalau ibu-ibu ya pada waktu mudanya masa lalunya pernah menjadi guru ya, itu mungkin ibu-ibu bisa mengalami lebih dalam hal ini. 也许我们姐妹当中有很多以前曾经是老师，当然有过这样的经验。 Jadi di sini ayat pertama dikatakan janganlah jadi guru, bukan berarti kita nggak boleh jadi guru atau sebaiknya nggak usah jadi guru, bukan kayak gitu maksudnya. 这里的告诉我们不要多人做师傅，不是说告诉我们你就不要当老师了吧？ Tapi justru sebaliknya ayat ini ingin mengajarkan kita kalau kita menjadi guru, menjadi orang yang dilihat oleh semua orang, tentunya kita harus menjaga diri kita benar-benar. 但是这些经文强调的就是，假如你是众人所正在注意的这一位，很多时候被人看着你的行为的时候，我们一定要非常谨慎。 Ya, karena ada apa? Ada ukuran yang lebih berat yang dinilai kepada kita. 因为对我们的看法是有更高、更重的这个观点。 Nah, kita bisa lihat ayat yang kedua dan ketiga. 我们来看第2节、第3节。 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把测环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。 Nah, selanjutnya di ayat yang kedua sampai seterusnya nanti kalau ibu-ibu baca, nah itu beralih langsung digantikan dengan maksudnya kayak topiknya seolah-olah beralih, yaitu tentang mengendalikan lidah kita. 当我们把第1节、第2节读完之后，然后继续第3节，接下来的我们看到好像它的主题转移了，从这个当老师的，现在转过来就是我们要勒住我们的石头。 Ya, kenapa hal ini sangat penting? Ya, tentunya pertama-tama ya seorang guru ya seorang public figure itu dinilai berdasarkan perkataannya, cara dia ngomong, cara dia berkata bagaimana. 就是当一个公众人物在讲话的时候，大家都注意他的时候，也注意他所讲的，也注意他的生活态度。 Dan kitab Amsal juga mengatakan bukan apa yang keluar dari mulut itu adalah cerminan yang ada di dalam hatinya. 箴言书也告诉我们，什么是从我们口里出来的，反映出我们心里面所想所。 Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, bahaya sekali. 当我们不能控制我们的嘴巴所说的话的时候，这非常危险。 Dan kitab Amsal juga pernah bilang kan, di dalam banyak bicara ada pelanggaran. 箴言书也告诉我们在多话之中一定会有犯错的。 Dan kalau kita mau lihat kembali, yang paling banyak bicara siapa? 那我们反过来，我们观看一下，最多说话的是谁呢？ Ya tentunya orang-orang yang mengajar, orang-orang yang berkhotbah, 当然是这些老师们呐、这些传道牧者们呐、 atau politisi. 或者是政治家。 Ya, kita bisa lihat ya, di ayat 2 tadi ya, semua orang bersalah dalam banyak hal. 在第2节里，我们可以看到很多人都有过错。 Kalau orang yang tidak bersalah di dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. 这里也告诉我们说，假如在话语上没有过失过的人，他就是完全人。 Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu sepanjang hidup saudara dari awal sampai sekarang nggak pernah salah sekalipun di dalam perkataan? 那我们姐妹们可以自己审查，从我们说第1句话
起直到现在，我们有没有曾经没有说过一次说错的话？ Kalau ada, Alkitab bilang Anda adalah orang yang sempurna. 假如你自认我从来没有说过错事的话，那你就是一个完全的人。圣经告诉我们这样。 Ada yang berani bilang kalau saya nggak pernah bersalah di dalam perkataan saya? 有人敢承认吗？在话语中，我从来没有过失过。 Ya saya percaya pasti tidak ada. 我相信没有人敢这么承认。 Bahkan orang yang kita lihat ya di berita di mana-mana, semakin tinggi posisinya, semakin banyak potensi kesalahan yang bisa dia buat. 甚至我们可以看到，越是公众人物，越多人注意他们的话语常常就是说错话。 Bahkan kita bisa melihat juga ya orang-orang yang sudah, terutama politisi yang sudah di atas, dia salah ngomong sedikit aja hancur semua karirnya. 我们也可以看到，在这个很多企业或者是国家最高的领袖，只要他说错的话，那么他的接下来的后果就很糟糕。 Maka inilah yang dikatakan firman Tuhan ya, di dalam banyak bicara ada pelanggaran dan siapa yang bisa sempurna? Nggak ada. 所以圣经节早已告诉我们了，谁说多说话，就会多做错事。所以在世界上没有完全的人。 Lalu kita lihat ayat 4 dan 5. 我们来注意第4、第5节。 Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api yang dapat membakar hutan yang besar. 我们来看，船虽然大，又被大风吹避，只用小小的舵就随着掌舵的意思转动。这样石头在白体里也是最小的，却能说大话。看它最小的火能点着最大的森林。 Ya, jadi digambarkan seperti kemudi ya. Jadi lidah kita ini selain bisa mengecap berbagai rasa makanan yang variasi yang enak. 所以我们这里可以看到，我们的石头不单单可以品尝很多这个味道的食物， Tapi lidah ini juga adalah api gitu loh. 那这里也告诉我们，这个石头也就好像一点的火把。 Lidah ini dikatakan yang bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. 我们的石头能够控制我们的整个身体。 Kemudian kalau ayat 6 kita lihat lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. 在第6节，石头就是火，在我们白体中，石头是罪恶的世界。 Ya, kemudian kalau di bagian ayat 6 yang terakhir itu ya dikatakan mana dia ya, anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 石头是世界的罪恶的世界，能亏损全身，也能把生命的轮子点起来，并且从地狱里点着的。 Ya, begitu mengerikan ya sebenarnya gambaran tentang lidah. 所以对这个石头这个画面是非常可怕的。 Karena perkataan-perkataan kita itu bahkan bisa lebih menyakitkan daripada perbuatan kita. 因为我们所说出来的话语常常伤人，比我们的行为伤人更重更深。 Saya melihat ya, maksudnya sepanjang guru-guru ya yang mengajar, sepanjang cerita orang-orang. 当我看到老师们在他们教导的这个平生当中， Ada seorang guru zaman dulu ya, karena zaman dulu mungkin masih bisa memukul murid dan segala macam, tapi muridnya itu nggak benci sama gurunya. 我们可以看以前的教导的这个环境时代跟现在不同。以前老师可以打一些学生们，但是孩子们从来不会仇视他的老师。 Kenapa bisa demikian? 为什么这可以发生呢？ Tapi ada di sisi lain gurunya nggak pernah memukul muridnya. 但是另一方面，也有老师从来不打着他的学生们。 Tetapi gurunya menggunakan kata-kata verbal untuk menyakiti hati muridnya. 但是老师常常用一些负面的话语来伤了孩子们的心。 Nah, contohnya bodoh, nakal, 比如说，你这么笨啊，你这么顽皮啊， bandel, 你这么顽固， tidak berguna. 你这是没用的孩子。 Nah, kata-kata seperti ini
Bahkan ketika saya melihat itu jauh lebih membekas di dalam hati murid ketimbang pukulan secara fisik. 这样的话语，孩子们把它收在心里，他的伤痛比老师拿一支藤条或者什么打孩子的还要痛。 Nah, makanya sebagai guru atau sebagai orang yang mengajar, terutama kita juga sebenarnya guru kan bagi anak cucu kita. 成为老师或者是教导公众教导人，或者我们自己同样也是家庭里面的老师，因为我们要教导我们的下一代。 Maka kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu seperti api yang keluar dari api neraka yang akhirnya menyakiti orang-orang lain. 所以我们要常常控制我们口要说的话，因为这些话说出来就好像从地狱里点燃起来的火把。 Nah, kemudian kita lihat ayat 7 dan 8. 我们来看第7、第8节。 Semua jenis burung liar, burung-burung serta binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. 我们来看各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独石头没有人能制服，是不仔细的恶物，满了害死人的毒气。 Iya, di dunia ini kalau di dunia perhewanan ya, saya salut sekali dengan kayak orang yang bisa menjinakkan ular, menjinakkan harimau. 在这个动物世界里，我非常佩服那些驯狮可以驯老虎啊、野马啊，还有可能是其他的动物。 Iya, tetapi di Alkitab dibilang semua hewan di dunia ini bisa dijinakkan, tetapi satu, lidah kita sendiri itu susah dan nggak bisa kita jinakkan. 这里告诉我们，圣经告诉我们的，世界上所有的动物都有的人能够把它驯服下来，唯有我们自己的石头，我们自己都控制不了。 Nah, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan kita, ketika orang lain mungkin memperlakukan kita tidak benar, kita seringkali terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang pedas dengan lidah kita. 所以，当有人做了一些不合我们心意的，或者冒犯了我们的话，我们的石头马上就会出一些恶言来回报他。 Bahkan kalau kita bisa melihat ya, hubungan suami istri pun itu bisa hancur, itu awal mulanya dari mana? Ya, awal mulanya dari perkataan-perkataan yang menyakitkan. 我们可以看到最亲密的一对夫妻，为什么他们的生活关系会有一些的裂痕，就是因为他们彼此用这个不合宜的话语来攻击对方。 Hubungan orang tua dengan anak-anaknya bisa sampai nggak suka orang tua kandungnya sendiri pun, ya karena perkataan-perkataan. 家长与孩子们的关系同样也会有一些的分裂，就是因为可能是父母们的话语常常伤了孩子们的心，或者是反过来。 Ya, makanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini kita harus sangat berhati-hati dengan lidah kita. 所以今天的信息告诉我们，我们要对我们的石头要非常的谨慎。 Kemudian kita lihat ayat 9 dan 10. 我们来看第9到第10节。 Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan serupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. 我们用石头颂赞那为主为父的，又用石头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄啊，这是不应当的。 Ya, ini seringkali terjadi bukan di dalam kehidupan orang Kristen. 在基督徒的生活当中，这不是常常发生吗？ Ya, pada hari Minggu, waduh begitu luar biasa sekali bernyanyi, bahkan pelayanan memuji Tuhan. 在崇拜会上，非常的殷勤的来做侍奉，颂赞我们的三位一体的神，也非对周遭也非常的友好。 Tetapi mungkin di hari Senin sampai Sabtu yang keluar adalah kata-kata makian. 可能从星期开始一直到星期六，我们口里所出的就是咒骂人的话语。 Ya, mungkin marah-marah kepada suami atau istrinya, 也许在家里是骂我们的配偶， marah-marah kepada anaknya. 可能是骂孩子不听话的孩子们吗？ Ya, bahkan mungkin kalau di jalan ya ketemu konflik langsung meledak dan mengeluarkan kata kutukan.
可能是在街道上，或是在市场上什么，我们碰到一些不顺心的，我们马上用咒诅的话来咒诅那个人。Bahkan nggak jarang mungkin ya, dalam tanda kutip, cakap kotor pun bisa keluar. 甚至在我们的这个话语当中，不知不觉这样说，这些脏话都从我们口里出来了。Ya, saya punya pengalaman ibu-ibu yang dikasih Tuhan. 主爱的姐妹们，我有一个经历， Jadi itu sepertinya beberapa bulan yang lalu. 这发生在几个月前。 Waktu saya lagi cuti ke Medan, 当我那时是放假，然后我到梅兰去， ya saya mau kemana-mana ketemu orang kan saya mengendarai mobil. 我到那里去的，无论到什么地方，我都驾这个摩托车。 Ya Bapak Ibu tahu lah ya kalau di Sumatera Utara ini lalu lintasnya bagaimana. 那弟兄姊妹们，你们晓得吧？单单是在苏北，在印尼，无论什么地方，交通规则都不是规则。 Menurut saya pernah di Bandung juga ya, di Jawa Barat. Di situ lalu lintasnya cukup tertib dan nggak ada orang yang klakson. 在万隆还有就是爪哇、巴拉那一边的地带，当那边的那个交通比较文明，从来没有人会在后面按你喇叭的。 Bahkan nggak ada orang yang buang sampah dari dalam kaca mobil. 甚至没有人在汽车的窗外面把这个垃圾丢出来。 Iya, padahal di sana itu rata-rata penduduknya adalah yang bukan Kristen. 其实当地的居民大多数都不是基督徒， Tetapi di sini ya, itu rata-ratanya menurut saya penduduknya Kristen. 但是在我们居住的这个城市，大部分都是基督徒。 Tetapi perilaku berkendaranya itu, waduh, seringkali tidak mencerminkan gaya hidup orang Kristen. 但是在驾驶规则当中，常常没有反映出他是一个基督徒， Ada yang klakson keras-keras lah. 因为不耐烦就按那个喇叭按得很大声，也按得很多次， Nggak sabaran, nggak mau mengalah. 也不要让路，也不忍耐，不能够忍耐一下子， Ya, tidak memperhatikan keselamatan pengemudi lain. 也不注重别人驾驶汽车的人的安危， Mereka sambil berkendara sambil merokok. 一边开车一边抽烟。 Kemudian mobilnya rasanya biasa aja tapi berasa seperti orang kaya ya, buang sampah ke jalan gitu dari jendela mobil. 他的汽车皮质其实是非常简单的，但是就好像是豪华汽车这样，随便的把垃圾从窗口丢出去。 Nah, yang lebih parah lagi adalah meludah hampir kena orang lain atau bahkan pernah kena orang lainnya juga aku dengar. 甚至一开那个车窗门就把痰吐到往外吐，也不看左看右，有的时候是刚好吐到人的身上去。 Ya, karakter-karakter seperti ini kan sebenarnya waduh, sangat tidak mencerminkan gaya hidup orang Kristen. 其实这样的行为非常不能反映出一个基督徒的应该有的生活方式。 Ya, rasanya kalau kita ketemu orang-orang seperti ini bagaimana ibu-ibu? 那姐妹们，假如我们碰到这样的人对待我们的话，我们怎么样呢？ Ya, kalau saya rasanya pengen sekali saya maki itu orang. 假如我自己的话，我很想就是不断的咒骂那个人。 Tapi saya nggak berani lah ya, kan nanti dia tantang balik pula kan. 我自己也不够这个胆量，我也怕他回应的用粗暴的行为来回应我。 Ya, tapi menurut saya Siantar ini ya masih lumayan oke lah. 但是照我来看，这个先达是还差不多了，还可以啦。 Kalau dibandingkan dengan Medan, Siantar sama Medan lebih gila lagi. 假如把它相比较的话，棉兰比先达更糟糕。 Jadi waktu itu saya berjalan di sebelah kanan mau lurus, ada motor yang dari kiri dia mau belok ke kanan. 当时我驾着这个摩托车，我要往右边去，但是旁边这辆车也要往右边去。 Iya, sebenarnya kalau etika lalu lintas, kalau mau belok ke kanan, ya dia harus udah ambil dari posisi kanan dulu kan, terus kasih lampu sen lah gitu, biar pengendara di belakang tahu dia mau belok mana. 交通规则告诉我们这些驾驶者，假如你要往右边的话，你一定要有一个显示灯，让后面的人晓得你要往左还是往右。 Nah, tapi waktu itu pas saya mau jalan secara pelan, tiba-tiba ada motor langsung dia tanpa lihat kanan kiri, tanpa lihat siapapun, langsung dia belok ke kanan dengan kencang.
当时我要想向右边转的时候，突然间后面那辆车也不看你是转了还是还没转，他就马上的冲过我的机车，就一直往这个右边驶过去了。 Iya, saya waktu itu rem mendadak 当时我是马上停车， dan di sebelah kiri mobil saya itu kayak ada kena lecet sedikit. 所以在我的这个左边的这个摩托车有一些好像撞伤一点。 Nah, dan untungnya, ya dianya kayak ada goyang sedikit, untungnya nggak jatuh. 他也是有一些的被震到，但是他没有从机车里跌下来。 Maka waktu itulah saya hampir refleks untuk mengeluarkan cakap kotor. 所以当时我的反应就是马上我想用一句脏话来骂他。 Ya, tiba-tiba langsung jadi darah tinggi gitu ya. 突然间我就血压高了。 Ya, karena takutnya kalau misalnya kenapa-napa dituntut ya kan, padahal dia yang salah. 我是怕假如发生什么时候，我又要被这个被判，然后他自己有没有受伤，我们也不晓得。 Ya, tapi untungnya ya tiba-tiba saya kayak diingatkan, oh nggak boleh kayak gitu kan, orang Kristen nggak bolehlah kita maki-maki orang. 所以当时就有一个声音向我说，基督徒不可以随便的咒骂人。 Dan saya juga diingatkan, oh ya kan ada terpasang dashcam, ada kameranya kan, jadi kalau mau dituntut pun nggak bisa karena selama kita nggak salah ada kameranya aman. 所以当时我也想要告这个犯这个交通规则的这个人，因为已经有这个交通工具在拍照了。 Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang seringkali menguji kesabaran kita. 姐妹们，在世界上发生很多事件，常常是考验我们的耐心。 Ya, seringkali mungkin kita juga dengan kekuatan kita sendiri ya, kita nggak bisa mengendalikan lidah kita. 是的，靠着我们自己的能力，我们很难控制我们的舌头。 Dan seringkali seperti kata kitab Yakobus ya, kita di satu sisi mulut kita mengeluarkan berkat, tapi di sisi lain mulut kita itu kayak mengutuki orang lain. 就是好像圣经提醒我们的，我们用同一个口来颂赞，我们也用同一个口来咒骂。 Dan firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, saudara-saudaraku, hal ini tidaklah boleh demikian terjadi. 圣经里明确的告诉我们，这件事是不可以的， Nah, 不应当的。 Nah, bagaimana caranya? 那它的方式是怎么样呢？ Ya, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan sanggup. 用我们自己的能力，当然做不到。 Tapi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan terus-menerus, 但是当我们不断的依靠神、仰赖神的时候， percayalah Roh Kudus yang akan mengendalikan dan mengekang lidah kita. 我们要深信圣灵会勒住我们的舌头，也会让我们控制说我们的话语。 Sehingga yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perkataan kita, itu bukan lagi perkataan-perkataan yang mengutuk atau menyakiti orang lain. 以至于我们口里所出的话，不再是咒骂或者是辱骂别人的话语， Melainkan perkataan-perkataan berkat yang memberkati orang lain. 而是这些能够祝福众人、旁边周遭人的话语。 Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的姐妹们， ya sebagai senior ya berarti. 成为长辈， Ya, saya percaya ibu-ibu punya anak, punya cucu. 我相信姐妹们大多数都已经有孩子，甚至有孙子了。 Berarti ibu-ibu sudah posisi yang senior atau grandmasternya kali. 所以姐妹们很多是已经升级到师傅这一阶段了。 Nah, marilah kita juga diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini. 所以我们恳求神，让我们记得这一个经节。 Ya, seburuk apapun mungkin anak kita atau cucu kita nanti, 无论我们家庭最亲的，无论是孩子们，甚至媳妇们、女婿们，我们最亲的孙子们， marilah kita menggunakan lidah atau mulut kita ini untuk memberkati dan membangun mereka. 让我们用我们的这个石头，就是我们口里所出的话语来建造他们，建 Biarlah 立他们， hidup kita, perkataan kita terus-menerus menjadi teladan. 让我们的生活不断成为他们的榜样。 Amin. 阿妹， Mari kita berdoa. 我们来做一个祷告。 Bapak, terima kasih pada sore hari ini firman Tuhan sudah kami dengar. Sungguh Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana berbahayanya lidah dan perkataan kami ini Tuhan, yang bisa memberkati namun juga bisa mengutuk dan menyakiti orang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang di dalam banyak kondisi seringkali ini bisa terbawa emosi dan bahkan
menimbulkan perpecahan atau sakit hati Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, ajari kami firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, berikan kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang mengendalikan seluruh hidup kami. Biarlah apa yang keluar dari perkataan kami, keluar dari mulut kami ini Tuhan, tidak lagi Tuhan kami kendalikan sendiri berdasarkan keinginan kami, tapi Roh Kudus mulai yang mengendalikan setiap perkataan kami Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang memberkati Tuhan, keluarga kami, memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ini doa kami, berkati ibu-ibu komisi wanita, berikan kesehatan Tuhan, dan juga berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 愿神祝福我们每一位姐妹们。